iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni, ketujuh-tujuh sifat ma'ani ni, sifat ni ada sungguh pada diri Allah. Mawujud. Sebab tu sebut sifatun wujudiyatun. Qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat yang bangsa wujudiyah, yang ada sungguh pada diri Allah, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalam. Jadi kalau kita nisbahkan, kita nak bagi nisbah sajalah untuk mudah faham. Kalam ni tuan-tuan sekalian ada pada diri kita. Kita pun ada sifat kalam. Maka dengan sebab ada sifat kalam tu kita boleh bercakap dan kita boleh berkata-kata. Ya. Kalau tidak ada sifat kalam kita bisu. Tak boleh nak bercakap. Jadi kalam ni tuan-tuan kuah yang Tuhan letak dekat anak lidah kita. Yang membolehkan kita berkata-kata. Tapi Allah Ta'ala tu wallahu alam lah, kita tak tahu. Tapi yang kita yakin Allah tu bersifat dengan sifat kalam, sifat berkata-kata. Maka dengan ada sifat kalam ni kita boleh bercakap, boleh berkata-kata. Perkataan ni pula dengan berbagai-bagai bahasa. Kadang-kadang ada bahasa tuan-tuan, dia perkataan tu dalam bentuk tak payah cakap, dalam bentuk signal. Contoh kita sampai traffic light, dia keluar lampu merah. Apa itu? Itu dilalah. Dilalah ni makna kata dalil menunjukkan suruh berhenti. Ada dia kata berhenti. Dia tak kata berhenti. Yang berhenti macam apa? Dia keluar merah, signal merah tu. Contohnya. Begitu juga makna kata satu benda tu. Mempunyai air. Air tu tuan-tuan. Maka perkataan tu menunjukkan air tu. Dalam bahasa apa? Bahasa Melayu panggil air. Bahasa Utara panggil ayam. Bahasa Perak air. Tak lagi main bahasa Arab pula mak. Ataupun bahasa apa? Bahasa orang putih water dan sebagainya. Tapi hakikatnya air lah. Jadi perkataan tu menunjukkan apa bendanya. Air dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian kata musannif rahimahullah ta'ala. Dia kata kalam. Arti kalam tu berkata-kata Allah Ta'ala. Tapi kata-kata Allah ni tiada dengan berhuruf dan tiada dengan bersuara. Huruf tak, suara pun tak. Habis macam mana? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Yang mendengar kalam Allah ni dua aja. Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dua saja yang dapat ada habuan mendengar kalam Allah ketika mereka hidup. Lain semua tak ada habuan. Tunggu mati besok baru boleh mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah Allah akan Nabi Musa dengan perkataan yang bersungguh-sungguh berkata-kata. Tapi mengikut riwayat hadis tuan-tuan, apabila Nabi Musa balik pada Bukit Tur Sina, dia letakkan dua jarinya dalam lubang telinga dia. Dia tak mau dengar suara manusia, tak sedap langsung. Setelah dia mendengar kalam Allah yang lazat, sedap begitu gini, dia langsung tak boleh nak dengar suara manusia ni. Suara manusia ni macam suara himar, dia kata, suara baral, suara macam suara binatang. Tak boleh nak, tak sedap langsung. Jadi kalau tuan-tuan teringin nak dengar kalam Allah, tuan-tuan peliharalah telinga elok-elok. Jaga anggota kita, telinga kita elok-elok. Jangan mendengar benda yang maksiat. Perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar orang baca Quran, dengar orang baca hadis, dengar orang baca kitab ulama-ulama dan sebagainya. Guna telinga tu atas jalan kebajikan, insya-Allah. Kalau telinga ni digunakan untuk dengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Taala, dibimbangi di akhirat besok kita tak dapat nak dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar nikmat dapat melihat kalam Allah, mendengar kalam Allah. Apatah lagi dapat tuan-tuan sekalian melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang orang tanya kita, habis Quran ni macam mana? Quran tu berhuruf dan boleh disuarakan. Bukankah dia kalam Allah? Dia juga kalam Allah. Tapi macam mana pula ada huruf? Ada dulu kemudian. Sedangkan dikatakan kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Di sinilah tuan-tuan sekalian kita perlu perjelaskan. Hakikat kalam Allah besar. Tidak berbilang-bilang. Tapi tuan-tuan sekalian apabila diterjemahkan kalam itu ke dalam bahasa Arab, namanya Al-Quran. Diterjemahkan, diturunkan dalam bahasa Ibrani. Namanya tuan-tuan Taurat. Diturun dalam bahasa tuan-tuan Ibrani. Atau bahasa Ibrani namanya Injil. Tapi hakikat kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara.
Jadi macam mana tak faham. Contoh macam inilah tuan-tuan, contoh. Kan? Kita tulis surat kat mak kita. Mak, saya akan pulang sekian hari bulan. Mak kita baca faham tak? Itu kalam dalam bahasa tulisan. Atau kita tulis bahasa orang putih. Lagu mana nak cakap orang putih kat mak? Mak kita pula pada speaking pula. Itu kalam dalam bentuk bahasa orang putih. Bahasa English. Ada kalam dalam bentuk bahasa Melayu. Tapi yang boleh kita berkata-kata dalam bentuk itu kerana kita ada satu sifat. Sifat yang ada pada diri kita ni namanya sifat kalam. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Dia tidak bisu, tidak bisu. Dia berkata-kata. Dan bahasa Allah ni, kalam Allah ni, dia tak sama dengan kalam makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak dulu, tak kemudian. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Maka kata-kata Allah, kalam Allah ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disimpan di Lauhil Mahfuz, namanya Al-Quran. Diperturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memakan masa lebih kurang 23 tahun. Sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Walaupun tuan-tuan sekalian, Al-Quran itu terjemahan pada kalam Allah, tapi maknanya tepat. Yang menterjemahkan itu pun sendiri ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam majlis kuliah-kuliah ilmu, kita katakan bahawasanya Al-Quran ini terjemahan daripada kalam Allah yang bahasa lafz. Dia bahasa ni ada dua, satu kalam lafzi, satu kalam nafsi. Kalam nafsi ini dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak dulu, tak kemudian. Tapi kalam lafzi yang terjemahkan daripada kalam nafsi itu berhuruf, bersuara dulu kemudian. Kalau dalam Al-Quran, Quran dipanggil bahasa Arab. Kalau Injil dikatakan bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Kalau makna kata Taurat, bahasa Ibrani. Hakikatnya semua ni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan, seluruh kalam-kalam ni yang dikatakan kitab-kitab Allah ni yang masih terpelihara ialah kitab suci Al-Quranul Karim. Lain semua ada campur aduk dengan kalam-kalam makhluk. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun Al-Quran itu merupakan kalam lafzi, tetapi diperintah kepada kita untuk menghormati dia. Tak boleh kita sentuh dia. Kalau kita tidak ada udhu, la tamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh Al-Quran tu melainkan orang yang suci. Tak boleh kita hina dia. Tak boleh kita letak pijak dia. Maka kita hina Al-Quran, kita boleh menjadi rosak akidah, boleh jadi kafir. Sebab itu perlu dijunjung, perlu dipelihara kehormatan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan Quran yang ada pada kita ni tuan-tuan sekalian menepati apa yang makna kata tercatat di Lauhil Mahfuz. Sama. Cuma kata ulama, Quran yang ada di Lauhil Mahfuz tu dia tidak ada titik, tak ada baris. Diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW, mana kata di atas tulis di bulan kering tu, yang ditulis di atas bulan kering tu semua tak ada titik, tak ada baris. Ramai ulama boh titik tak faham juga. Boh baris tak boleh baca juga. Tu pun komplain ulama. Ada lagi tu. Allah, ulama buat tak betul. Masya Allah. Jadi kata ulama tuan-tuan, takluk kalam ni takluk dilalah. Menunjukkan. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, Al-Quran tu tuan-tuan merupakan kalam Allah. Walaupun kalam lafzi, tapi menepati kalam nafsi. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang ada Al-Quran tu menunjukkan apa yang Tuhan berkata-kata. Adalah bentuk tuan-tuan sekalian yang dinamakan sebagai wa'ad dan wa'id. Khabar gembira dan khabar ancaman. Ada juga dalam bentuk tuan-tuan khabar. Menceritakan cerita kisah orang dulu. Semuanya menjadi aktibar kepada orang yang akan datang. Tuan-tuan kalau tengok tuan-tuan kesan-kesan sejarah yang dicerita oleh Al-Quran. Orang dulu, kesan-kesan sejarah yang rosak-rosak tu, yang jahat-jahat tu, semua kekal. Seperti Fir'aun. Kesan Fir'aun tu ada. Kenapa tidak ada kesan-kesan yang baik-baik tu? Iskandar Zulkarnain sebagai contoh. Kenapa makna kata tak ada tinggal kesan Iskandar Zulkarnain? Dia membina satu tembok. Tembok yang dinamakan tuan-tuan sekalian, tembok itu tuan yang dibina oleh Zulkarnain. Iaitu dinamakan satu tembok yang dibina oleh Zulkarnain untuk menghalang kemarahan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ada cerita dalam Al-Quran. Ceritanya ada. Seperti mana yang Allah gambarkan tuan-tuan sekalian dalam suratul Kahfi.
Kan? Makna kata firman Allah Ta'ala, hatta iza balagha bainas saddaini wajada min duhima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain ini berjalan-jalan tuan-tuan sekalian, dia jumpa satu kampung. Dan di kampung itu agak jauh pendalaman. Di mana kaum itu dia kata bahasanya macam tak apa nak dipaham oleh Zulkarnain. Tapi boleh fahamlah, tapi makna kata bahasa yang hulu lah sikit. Bahasa pelik-pelik, cara lama-lama, cara jauh hulu-hulu ni. Macam hari tu ni saya jumpa satu Cina tu di Pulau Pinang. Dia bagi tahu saya, dia kata, "Oh, tadi malam Aju banyak ramai orang oh. Itu sambut tahun baru punya. Gua pun piu. Gua ingat apa? Itu ada satu orang, dia cakap tapi dia punya bahasa banyak dalam oh. Awak tak dalam, Ustaz Azhari dulu. Cakap bahasa Terengganu dalam sungguh. Gua tak nak faham banyak dalam dia kata. Ni pasal apa lah. Tapi walaupun tak faham, boleh faham lah. Maknanya taklah faham jelas, tapi boleh faham lah. Jadi bila Zulkarnain mendapati kaum ni, qalu ya Zulkarnain, kata kaum tu, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj. Ni balik bukit sana tu ada Ya'juj wa Ma'juj. Mufsiduna fil ard. Kerja mereka itu merosakkan muka bumi Allah Ta'ala. Kalau dia masuk mari sini, habis kami. Habis hancur kami. Dia akan bunuh kami. Dia akan rampas harta benda kami dan sebagainya. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Boleh tak wahai Zulkarnain? Kami nak bagi kamu upah. Kami bayar GST. Kamu buat satu tembok antara kami dengan dia. Bina tembok supaya Ya'juj atau Ma'juj tak masuk. Bukan Zulkarnain minta. Dia orang nak bagi cukai ni. Sebab mereka melihat keadilan di bawah pemerintahan Zulkarnain, hinggalah tuan-tuan sekalian mereka dengan rela hati nak bagi makna kata wang untuk Zulkarnain buat tembok. Supaya kerajaan buat satu tembok penghadang antara mereka dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Apa kata Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa yang Allah bagi ke aku di segi kekuatan pemikiran, di segi ketakwaan, di segi keadilan yang aku boleh merintah Mesir ni, ini jauh lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi ke aku. Anugerah yang Allah bagi ke aku dapat merintah dengan adil. Kemakmuran negara ni yang Allah anugerah pada aku jauh lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi ke aku. Sekarang ni dia kata, tak payah hampa bagi duit apa-apa, tolong saja aku. Untuk sama-sama kita bina tembok penghadang supaya negeri ini tak dapat dimasuki oleh Ya'juj wa Ma'juj. Gotong royong antara kerajaan dan rakyat untuk buat tembok. Bila rakyat tengok kerajaan yang adil, rakyat sanggup tolong kerajaan. Kerajaan boleh tengok rakyat susah, kerajaan sanggup tolong rakyat. Habis nak buat macam mana? Atuni zubaral hadid. Kamu bawa datang ketul-ketul besi. Hatta iza sawa baina sadafaini. Kau bawa ketul-ketul besi, kita lungguk biak tinggi. Bila betul besi itu dah terimpun tuan-tuan, khalam fuhu. Hatta iza ja'alahu naran. Bila betul besi itu dah tinggi, kita nyalakan api. Kita bakar besi ini. Bila besi dah menyala merah, dia kata, qala atuni ufri alaihi qitra. Bawa datang kepada aku, makna kata tembaga yang cair. Untuk aku siram di atas besi yang dah menyala panas ni. Maka dituanglah tuan-tuan sekalian, besi itu jadilah satu tembok yang cukup kukuh antara makna kata negara tu hingga tak dapat dimasuki oleh Ya'juj wa Ma'juj. Cerita-cerita ni tuan-tuan sekalian disebut Al-Quran. Serta keadilan kerajaan buat tembok menghalang kemarahan Ya'juj Ma'juj. Kesan dia payah kita nak cari sekarang. Tapi yang Fir'aun punya tu senang. Ada, Fir'aun punya tu ada. Kesan-kesan pembinaan Fir'aun yang paksa rakyat dia membina itu, membina ini. Untuk nak tunjuk pada kita tuan-tuan sekalian, bahawasanya berjaga-jaga. Kerajaan yang zalim ni dia ada sampai bila-bila. Hampa jaga. Dia akan paksa rakyat itu, paksa rakyat ini. Itu peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita ambil iktibar. Jadi semua ni terkandung dalam Al-Quran, dinamakan sebagai khabar.
ada khabar. Kemudian ada lagi tuan-tuan dalam Al-Quran itu ada disebut sebagai amar. Amar ini tuan-tuan perintah suruh daripada Allah Ta'ala. Allah perintah kita, Allah suruh kita. Ada yang nahi. Perkataan Allah juga, kalam Allah. Tapi makna kata dilalahnya menunjukkan supaya larang. Jangan buat. Jadi ini semua terkandung dalam kitab suci Al-Quran Karim. Berarti apa yang ada dalam Quran itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk arahan, larangan, kabar gembira dan sebagainya. Qala musannif rahimahullah taala wa annahu taala mutakallimun. Allah Taala itu makna kata mutakallim, dia berkata-kata. Dia kata berkata-kata amirun. Dia kata dia makna kata dia memerintah. Dia menyuruh. Nahin dan juga dia mencegah. Nahi makna kata dia mencegah, menghalang. Ada bentuk perkataan Allah dalam bentuk suruh, ada perkataan Allah bentuk larang. Yang disuruh wajib kita buat, yang dilarang wajib kita tinggal. Hudud ni Tuhan suruh, bukan kita saja-saja nak buat. Ini perintah Allah. Betul, orang bukan Islam kena faham ini hak kami. Kami orang Islam wajib melaksanakan perintah Tuhan kami. Kalau kami tak pernah kacau kamu jangan kacau kami. Pernah kita ganggu hak orang bukan Islam untuk mengamalkan ajaran agama dia? Pernah kita kacau tak? Kadang-kadang tuan-tuan Hindu yang ada lembu tanduk kuning tu. Dia pusing satu perak tuan-tuan. Saya pun kadang jumpa Tanjung Malim, kata jumpa kat Sungkai. Lembu ni kata jumpa kat Parit hari tu. Kita tak pernah kacau. Dia nak lompat tengah buatlah apa pun. Sekarang ni mereka kena faham ini hak kita. Seperti mana Allah perintah kepada kita kutiba alaikumus shiyam. Allah juga perintah kepada kita kutiba alaikumul qisas. Surah sama Al-Baqarah. Allah perintah kita fagsilu wujuhakum, basuh muka ketika berwudu. Allah juga perintah kita faqta'u aydiyahuma, potong tangan pencuri. Ini hak kita untuk beramal dengan ajaran kita. Kita tak sentuh dia. Kita tak sentuh, kita cari sedaya upaya supaya hukum ini tidak melibatkan orang bukan Islam. Walaupun kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz kita pun mana pertikai. Kenapa orang bukan Islam tak kena? Orang Islam je kena. Kan? Kita memilih bertaklid dengan mazhab Maliki. Begitu juga Yusuf Khadawi tuan-tuan dalam bukunya. Yang tak silap saya bukunya itu menyebut tentang ghairul muslim fi mujtama' Islami, iaitu makna kata rakyat orang bukan Islam di dalam sebuah negara Islam. Dia pun menyebut bahwasanya harus dikecualikan orang bukan Islam daripada hukum hudud. Boleh bersandangkan kepada firman Allah, faman ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Bila mereka datang pada kamu Muhammad, hukumlah mereka dengan hukum Allah atau kamu berpaling daripada mereka. Kita bertaklid ikut mazhab Syafi'i yang mana kata orang bukan Islam ni boleh dikecualikan, tapi dengan syarat dia mesti dihukum dengan hukum dia sendiri. Tapi sejarah menunjukkan tuan-tuan bila hukum Islam dilaksanakan, boleh dikatakan rata-rata orang bukan Islam dia lebih suka kepada hukum Allah Ta'ala daripada hukum ciptaan manusia sendiri. Jauh lebih adil. Sebab tu kita kena bagi penerangan. Cerita kat dia elok. Kenapa kamu tak suka? Cuba cakap. Bukan kena gang. Kamu tak kena sentuh apa-apa. Ini tanah air kami. Tanah tumpah darah kami. Sebelum kami dijajah, negara kami ni diperintah dengan hukum Allah. Fakta-fakta ada wujud. Jelas. Kami di Perak, Undang-Undang 99 nama dia. Jelas, hukum hudud dilaksanakan di Perak. Sebelum datang penjajah. Takkan kami nak balik pada hukum kami, tak boleh. Pasal apa kamu tak setuju? Cuba sebut. Saja tak setuju. Saja-saja tak maulah. Mau ada pasal lah, pasal tak setuju pasal. Sebab tu. Cuba sebut. Oh sebab tak boleh kita pakai 2-3 undang-undang. 2-3 mahkamah. Sekarang berapa mahkamah ada? Mahkamah syariah ada, mahkamah sivil ada. Mahkamah tentera apa ada?
Kalau pergi Sabah Sarawak, mahkamah adat pun ada. Negeri Sembilan ada mahkamah adat. Pasal apa mahkamah syariah yang ada ni kami nak ni tak boleh? Pasal apa? Punca tak mau. Pasal apa? Sebab. Cuba bagi tahu. Melainkan sentimen. Kita tuan-tuan, inilah kesan tuan-tuan. Yang kita lihat bagaimana penolakan terhadap hukum Allah yang dibuat oleh Barisan Nasional begitu lama. Hingga menyebabkan orang kafir naik tocang. Berani menghina hukum Allah Ta'ala. Puncanya kita juga. Cuba kita solid. Daripada dulu kita berpegang teguh dengan hukum Allah. Dia nak sentuh pun tak berani tuan-tuan. Cakap betul Kita bagi ruang. Dulu macam saya ingat lagi, dia orang hentam Arkam. Arkam sesat lah apa semua. Sampai Sami Velu kata apa? Setelah lawat semua cawangan-cawangan MIC. Dan saya dapati tak ada satu pun sesat. Sami Velu. Dia apa tumpang semangkuk. Itu dia kata sudah akidah sudah rosak. Apa dah. Kita bertegai, kita takkan mundur walaupun selangkah. Ini hukum Allah. Wajib kita laksanakan, insya-Allah. Jangan kita goyang. Ada juga kawan-kawan kita kata, Allah, kita tinggal itu dulu. Kita selesaikan dulu masalah-masalah negara. Masalah negara takkan selesai tanpa hukum Allah. Hantu saya cakap lah. Yang boleh menyelesaikan segala masalah ni hukum Allah ya. Hukum lain takkan selesai. Allah Ta'ala yang buat hukum. Dia yang jadikan manusia. Itu hukum yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia nak selesai masalah manusia takkan selesai. Lembu nak selesai masalah lembu. Lembu lantik ketua satu, apa jaga selesaikan masalah kita bersama. Mana boleh hal lembu. Dia kena balik kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Kan? Jadi ada amar, ada nahi. Ada wa'id, dia kata muta'awwidun. Dan juga mana kata apa janji Allah Taala, ada janji baik dan janji buruk. Bi kalamin azaliyun. Yang mana kalam Allah ni kalam yang azali, yang qadimun, yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Sifat-sifat Allah Ta'ala tuan-tuan, kudrat, iradat sampai kalam, semuanya makna kata bersifat dengan sifat qadim. Bukan baharu, baqa, kekal, tak binasa. Laisa kamisli syai' mukhalafah, tak serupa dengan kalam baharu ni, tak sama. Kan? Tak menyamai. Kalam baharu tak sama kalam Allah pun tak sama dengan kalam baharu. Itu dia. Qadimun bizatihi, yang mana qadim azali lagi qadim dengan zatnya. La yushbihu kalamuhu kalamul khalq, maka tidaklah bertasyabbuh ataupun menyerupai kalam Allah Ta'ala tu dengan kalam-kalam makhluk, tak sama. Baik itu maknanya kita kata Quran itu dikatakan kalam lafzi, yang diterjemahkan daripada kalam nafsi. Kalam nafsi itu sendiri tuan-tuan tidak menyerupai dengan kalam makhluk, tak sama, tak serupa sama sekali. Macam mana? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita teringin nak dengar kalam Allah, jagalah diri kita baik-baik. Berpantanglah kita. Jaga anggota kita. Ingat balik seluruh anggota kita yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kaki ni untuk berjalan-jalan di kebun syurga Allah. Tangan ni untuk memetik-metik buah kayu syurga Allah. Mata ni nak melihat wajah Allah. Telinga nak dengar kalam Allah. Sebab itu seluruh anggota ni tak layak digunakan kepada perkara yang mana kata tak elok. Guna cara yang tepat, yang betul, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, artinya dan wajib kita i'tiqadkan, yakin sungguh-sungguh bahwasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kata-kata itu menunjukkan yang menyuruh. Jadi kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tak dulu kemudian kita mana kita nak tahu, kita tak dengar. Untuk memudahkan kita, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, salinan daripada kalam Allah itu, dalam bahasa yang kita fahami, yang boleh kita faham apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Jadi tuan-tuan sekalian, suruh Tuhan ada dua, wajib dan sunat. Larang Tuhan tu pun ada dua, haram dan makruh. Kalau kita ni peringkat mubtadi tak apalah, sunat ni buat dapat pahala, tinggal taklah berdosa. Makruh buat taklah berdosa.
Tinggal tak ada apa-apa. Baik kita buat, makruh. Yang sunat tu buat dapat pahala, tinggal tak apa, baik kita tinggal. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Kalau kita mengaji makin lama, makin tinggi, kita akan dapati tuan-tuan, bukan soal berdosa pahala. Pahala-pahala ni upah. Upah ni padan lah tuan-tuan sekalian dengan budak darjah 1. Budak tadika. Mat, awak pak. Hang pi beli gula kat pak sekilo, pak bagi upah RM1. Padan lah, dia darjah 1. Takkan anak kita masuk universiti, balik main cuti, mat, hang pi beli gula sekilo, pak bagi hang RM1. Anak kita kata, pak aku ni tabiat apa? Mana boleh kata lagu tu? Jadi peringkat awal memanglah. Tapi sebenarnya kalau kita mengaji ilmu tasawuf, tuan-tuan sekalian, yang sunat ni bukan soal pahala. Soal nak mendekatkan diri dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka mengerjakan amalan-amalan sunat. Sehinggalah mereka itu dikasihi oleh Aku. Jadi amalan sunat ni amalan yang merapatkan kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan Allah, bertakarub kepada Allah dengan amalan sunat. Sehingga mencapai satu tahap Allah sayang kat kita. Kalau kita nak Tuhan sayang kat kita, kita kena banyakkan amalan sunat. Yang wajib mesti buat. Kalau kita tinggal yang wajib, haram, berdosa. Mesti buat yang wajib. Yang wajib mau tak mau mesti buat. Tapi amalan wajib saja tak boleh mendekatkan kita dengan Allah, tak cukup. Nak mendekatkan diri dengan Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Banyakkan amalan sunat. Bangun malam, berzikir, baca Quran. Tapi kita tak boleh buat tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat. Kenapa kita tak mampu? Sebab kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Nafsu pula ada tentera dia nama syaitan. Mereka dua ni kerja sama cukup bagus. Kancin dia orang. Cukup kancin. Oh, syaitan dengan nafsu, geng. Habis mau tak mau tuan-tuan, kita kena cari jalan. Macam mana kita tuan-tuan sekalian nak tundukkan nafsu kita ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ulama-ulama tasawuf bagi satu kaedah. Cuba kita kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan diri dia, kenallah dia akan Tuhan dia. Kenal nafsu kita. Nafsu kita ni liak ke jinak tuan-tuan? Kalau tuan balik nanti, tuan ambil wudu, tuan ambil Quran. Baca Quran. Semuka baca nak 2, 2 nak 3, 3 nak 4. Itu nafsu kita jinak lah tuan-tuan. Kalau kita baca 2-3 baris, mata mula nak mengantuk. Dengar Gusti pula bising sebelah tu. Apa tu mat? Gusti pak. Gusti. Tutup Quran tengok Gusti. Liarlah tu. Apa kaedah nak menjinakkan nafsu kita ni? Supaya suka ni kepada Allah. Suka buat ibadat yang mendekatkan diri dengan Allah. Dia kaedah dia 2 ya. Dia nafsu yang liar ibarat binatang liar. Binatang liar nak jinakkan dia dengan berlapar. Kurangkah rumput. Tuan-tuan belah kucing, jangan bagi makan tengok. Jadi macam mana? Dia panggil tak berhenti. Sampai nak berjalan tak boleh. Dia keliti tepi kaki kita. Pasti dia lapar. Nafsu ni bila dia lapang, dia akan rapat dengan Tuhan. Dia akan dekat dengan Tuhan. Dia jinak dengan Tuhan. Kalau dia kenyang, dia liar. Betul tuan? Saya biasa belah ayam. Dululah belah ayam. Saya belah kambing. Naik makam. Kambing 4 kaki. Dulu belah ayam. Baru ni ada orang daripada kuliah, dia main satu bawa 5 keluarga. Dia buat akikah 6 ekor kambing. Tidur semalam. 6 ekor semalam. Jenuh buat kenuri. Tu dia tuan. Binatang ni, saya belah ayam. Ayam ni kalau dia lapar tuan-tuan, dia jinak dengan kita. Selalu saya bagi makan pukul 8 pagi. Lepas habis kuliah subuh saya bagi makan. Satu hari tu saya nak cuba tengok. Betul tak kata Imam Ghazali, binatang ni kalau dia lapar, dia jinak dengan Tuhan dia. Saya tuan-tuan sekalian, saya bagi makan 4 petang baru makan. Lepas dekat nak asak tu, lepas asak pun saya pergi. Oh, dia dengar motosikal saya tuan-tuan macam nak pecah reban. Buka reban, dia timpa lah. Nak berjalan tak boleh. Masa tu hang buat apa, dia tak lawan dah. Urut kepala ke, luku ke, tak lawan dah. Dia punya jinak. Kenapa dia jinak? Sebab dia lapar. Saya bagi makan 2 guni, saya bagi dia makan. Temolok tu dia kenyang. Bila kenyang dia buat tak tahu tuan.
Dia pergi buat tak tahu. Saya panggil, woi, ni Tuan Hang lah. Porah dia kata. Dia porah lagi dengan kita. Betul tuan, nafsu dia kenal bagi lapak. Kita kembali asal usul kita. Kejadian manusia. Manusia ni tuan-tuan sekalian, bila Allah nak tempah Adam, nak jadikan anak Adam, Allah jadikan dulu, mula Allah jadikan akal. Ikhbil, mengadap engkau akal. Akal mengadap, siapa engkau, siapa aku? Akal kata, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah jadikan nafsu. Mengadap engkau nafsu, nafsu mengadap. Siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, engkau, aku. Allah rejam nafsu dalam neraka panas. Bawa naik ke atas. Siapa engkau, siapa aku? Hang, aku. Keras kepala lagi. Rejam neraka sejuk. Bawa naik lagi. Siapa engkau, siapa aku? Engkau, aku. Allah rejam neraka juk, neraka lapak. Bila kena lapak, bawa naik. Siapa engkau, siapa aku? Akulah hambamu, engkaulah Tuhanku. Rupanya nafsu ni kena bagi lapak. Bila lapak, baru dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, maka Allah kata, aku fardukan umat Muhammad berpuasa. Dan dengan puasa itulah tuan-tuan, menjinakkan nafsu kita. Mari kita ambil kesempatan, kedatangan bulan Rejab. Bulan Rejab ni tuan-tuan sekalian, dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok surah At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan tuan-tuan, bahawasanya dunia ni sebaik saja Allah jadikan dunia ni tuan-tuan, Allah dah tetap dah bilangan bulan kita ada 12. Kan? Di dalam 12 bulan tu pula, ada bulan yang kata arba'atun hurum. Ada 4 bulan namanya bulan haram. Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan ni bulan haram. Orang Arab jahiliah pun tahu 4 bulan ni bulan haram. Mereka tahu bulan ni tak boleh berperang. Haram berperang. Dan Nabi SAW tuan-tuan berdoa supaya Allah berkati baginda di bulan Rejab dan bulan Syakban. Dan Allah dan Rasulullah SAW berdoa agar baginda disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rejab dan bulan Syakban. Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Artinya tuan-tuan, Rejab, Syakban ni jambatan untuk sampai ke Ramadan. Berarti kalau kita betul-betul nak berpuasa dalam kata yang sebenar-benarnya di bulan Ramadan, jambatannya Rejab dan Syakban. Saya mengambil pendekatan, adalah orang pertikai hadis dhaif apa, saya tak kisahlah. Tapi yang sepentingnya bagi saya faham, kalau kita nak betul-betul berpuasa di bulan Ramadan, kita mesti start bulan Syakban. Dia mesti, macam kita nak berlari lah, nak berlari. Takkan kita hari tu nak berlari, baru nak berlari. Dia kena training 2-3 bulan dulu. Bulan Syakban ni bulan training. Saya pondok saya suruh puasa hari. Start 1 Mei tu puasa semua. Tak mau puasa pun kena puasa. Aku taib mampu tak puasa. Alhamdulillah semua pakat puasa. Tua puasa, muda semua pakat puasa. Saya bukan kira bak pahala, saya kira nak mujahadah diri. Nak mujahadah diri kita ni. Kerana apa? Kalau kita Rejab kita dah puasa, insya-Allah masuk Ramadan dia banyak ringan. Puasa tu dah jadi ringan. Ringan banyak. Mai bulan Syakban, insya-Allah kalau kita puasa lagi bulan Syakban, kita dah rasa cukup selesa untuk berhadapan dengan Ramadan. Cukup selesa sangat. Di antara dia punya key dia, tentang kunci Ramadan ni, makan jangan banyak. Makan yang halal jangan banyak. Hingga apa disebut oleh mana kata Imam Ghazali, bila kamu berbuka puasa jangan makan lebih daripada kamu makan waktu petang. Petang kita makan banyak mana? Banyak itulah kita berbuka puasa. Insya-Allah kita ada kekuatan di bulan Ramadan, insya-Allah. Kan? Ni dah Ramadan tak, Syakban tak puasa, Rejab tak puasa, mai Ramadan baru nak puasa. Dum kena raya, cok kodok masuk 5 biji dah. Ya tadi ni aku bihusup, mana dia? Bihusup lagi dia bagi semangkuk. Kemudian tu cakotiau dah lagi, cakotiau sepinggan. Last sekali laksa semangkuk besar. Tersandak bubuh serbat pula, duk tersandak tu. Perut dah kenyang, macam ulak sawah belengkak. Isteri kata, "Bambang nu, azan Isya nu tarawih." Cakap tak larat dah. Tak lagi duduk belakang sekali tu. Kena tu imam baca Quran panjang pula dah. Haram jadah tu imam baca panjang-panjang. Dia maki tu imam.
Dia tak dapat kelazatan. Tak dapat nikmat dan kemanisan Ramadan. Lepas tu kita training kepada Allah, insya-Allah. Tak boleh buat semua pun, buat sikit-sikit je lah. Ambil hari-hari 1, 15, 30. Ataupun kita ambil Isnin Khamis. Ataupun kita puasa 13, 14, 15. Buatlah apa-apa pun. Sebagai makna latihan kita untuk menghadapi Syakban dan juga Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita buat latihan. Tapi tuan-tuan, nampak tak? Saya nampak. Kalau kita rajin puasa, kita rajin bangun malam. Tuan-tuan tengoklah, insya-Allah. Kalau kita rajin puasa, insya-Allah. Paling tidaknya bila kita bangun sahur, tentu kita bangkit awal. Sebab kita membacakan sebanyak tahajud dan sebagainya. Di pondok saya tu bangun pukul 4.30. Pasang loceng, pasang siren 3-4 biji. Bukan setakat luar asrama, dalam asrama pun dia besar. Sampai kau nak tidur pun tak boleh. Pasang siren pukul 4.30, pakat maghrib habis lentang bukang. Mungkin ambil uduk, masuk masjid, semayang apa lama. Pukul 5 suku bersahur. Lepas tu dapat semayang, solat berjamaah. Dapat takbir ihram bersama-sama imam. Agakah hebat kan? Alhamdulillah. Kita kena mujahadah. Mujahadah dengan nafsu kita ni. Biar dia jinak. Tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Itu dia. Baik, balik kita kepada kalam tadi ni. Kata musannif, wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata yang menyuruh. Daripada dalil perkataan Allah ini, yang kita tengok dalam Quran tu, ada ayat-ayat dalam bentuk amar, menyuruh, suruh. Yang Tuhan suruh kita wajib lakukan. Mesti kita lakukan. Suruh wajib mesti buat. Suruh sunat pun kita usaha sungguh-sungguh untuk kita lakukan suruhan itu. Apa yang Tuhan suruh, semua ada kebaikan. Tak ada satu yang buruk untuk kita. Sebab kita yakin hudud ni kita laksanakan kebaikan. Tuan-tuan, Quran ni salah satu rahsia dia adalah merupakan mukjizat. Walaupun orang bagi macam-macam takrif mukjizat, tapi saya tertarik dengan satu takrif. Siapa bagi tak tahu. Dia kata mukjizat ni dia ada unsur-unsur i'jaz atau mu'jiz. Dia ada unsur-unsur challenge, sabar. In kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kami turun pada hamba kami Muhammad, bawa datang satu surah. Quran ni dia bersifat challenge. Cabar. Sebab itu tuan-tuan, hukum Quran hukum yang mencabar. Dia cabar mana-mana peraturan yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Sila. Kita ada fakta. Kita boleh tunjuk bukti-bukti sejarah. Negara yang melaksanakan hukum Allah, jenayah cukup minima. Cukup rendah. Dan kita yakin, kalau hukum Allah ditegakkan tuan-tuan sekalian, segala masalah jenayah ini dapat dibenteras. Karena Allah sebut, nakalan minallah. Hukum hudud ni, dia merupakan kawalan daripada Allah. Nak kawal jenayah, rompakan, rogol, macam-macam, mesti dengan hukum Allah. Sebab itu kita nak tengok sangat tuan-tuan. Kalau Kelantan laksanakan hukum Allah, kita nak tengok. Dia akan cabar negeri-negeri lain. Kalau Kelantan boleh laksana hukum Islam, hukum hudud, kita akan tengok. Dia akan cabar tuan-tuan negeri-negeri yang lain yang tidak melaksanakan hukum Allah. Ketika itu, orang boleh compare. Ini hudud, ini bukan hudud. Boleh kita bagi fakta jenayah, tengok macam mana. Sebab Allah campur tangan dalam mengawal jenayah. Macam di Brunei. Belum lagi laksana. Dah pakat takut dah. Bukan setakat yang mencuri takut. Yang tak mencuri pun tumpah takut. Yang mencuri itu takut, menasabah. Yang tak curi pun takut. Pakat takut lah. Takut yang kita nak tu. Hari ni orang tak takut. Orang tak takut dengan hukum manusia. Tak menggerunkan. Tuan-tuan, potong tangan jangan main. Tak boleh pakai bius. Mana boleh bius? Bius berapa pun boleh. Tak ada bius sebenarnya. Ni tangan, cung, pung. Darah mancut tuan. Menggerunkan. Orang kena tetak dengan parang, dengan orang kena tembak dengan pistol. Pum, kena sebiji pistol, mati. Tak gerun. Kalau parang, pum, kena kepala, pum, darah mancut. Mengerikan. Hukum hudud, mengerikan. Fal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Persaksikan depan khalayak ramai. Di kalangan orang beriman, hukum itu. Mencuri, jumpa di stadium mana? Stadium Shah Alam. Menyaksikan, makna kata hukum hudud dilaksanakan. Semua turun.
Buat siar pula live talikas lintas langsung satu Malaysia. Semua pakai tengok. Jadi buah mulut janganlah. Yang dia pun dah kena potong, tak gaduh masuk penjara dah. Balut-balut balik pergi tidur. Ini dah dia curi harta benda kita, dah masuk penjara, tak bagi dia makan lagi. Nak gaji orang tunggu dia lagi. Api ayak dia lagi. Dah lah dia curi harta benda kita kena sara dia lagi. Adil tak adil? Bodoh. Lah dia potong tangan dia, ambil dia balik. Dia balik tunjuk kau hampa jangan potong. Jangan mencuri dah lah. Tengok tangan aku pun Allah. Pencuri gila-gila lah ni tuan. Gila-gila. Dia masuk satu rumah di Manjung. Dia masuk tuan. Dia masuk ke mana pun tak tahulah. Dia ambil apa dia nak ambil. Lepas tu dia pergi ke dapur, dia ambil tong gas. Dia pukul pintu bilik tuan rumah. Kedepum dia pukul. Tuan rumah tak sedar duduk lena. Dia gerak. Makan. Tuan rumah, awal dah, awal. Apa? Rumah hang habis aku curi dah. Ni, pencuri. Hang tengok muka aku elok-elok, hang pergi report kat polis. Pencuri apa macam ni? Dia pencuri selalunya pakai topeng, duduk dalam gelap, menyorok. Ini dia cabar kita lagi pula. Kalau sampai pencuri dah curi, kereta polis ni apa cerita? Ketua polis Selangor punya kereta pun pencuri dah curi. Tak sedar ke lagi? Dia ambil seminggu kot. Lepas tu letak satu nota. Maaf, silap ambil. Apa pencuri apa ni tu tak cakap lah. Ketua polis negara, bukan ketua polis negara pun dapat masuk rumah dia curi. Nak bagi tahu, aku tak takut kat siapa. Bila ada undang-undang manusia tak boleh kawal lagi dah, mainlah balik pada hukum Allah. Nak lawan lagi, memang lapak mampu. Kita yakin, kita orang Islam kita berkeyakinan dengan hukum Allah. Itu yang kita nak buat ni. Ada orang kata kita selesai, tak selesai, masalah pun tak selesai. Wajib laksana hukum Allah mesti. Lah ni kita perkuatkan keyakinan umat Islam. Ini hukum kami, jangan kacau. Kami tak kacau kamu. Kita tak sentuh pun kamu. Kamu boleh pakai hukum kamu sendiri. Kami nak pakai hukum kami. Pasal apa? Ini tanah tumpah darah kami, datuk nenek kami punya. Cakap macam tu. Dia cakap derah lagi, kita pelepah derah lagi. Kita geram pun geram. Sentuh, berani sentuh sangat. Padahal ini hak kami. Seperti mana kami ada hak untuk semayang. Kami ada hak untuk puasa. Kami juga ada hak untuk hudud. Apa bezanya hudud dengan semayang? Hukum Allah juga. Apa bezanya makna kata hudud dapat qisas dengan puasa dalam surah yang sama. Ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-Baqarah juga 178. Surah yang sama. Takkan nak suruh kami terima puasa, nak suruh kami tolak qisas? Mana boleh? Ya allazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, bila kamu nak mendirikan solat, basuh muka kamu. Allah suruh ambil wudu. Al-Maidah ayat 6. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka keduanya. Allah suruh potong pencuri, Al-Maidah 38. Allah suruh basuh muka ketika berwudu, Al-Maidah ayat 6. Takkan nak terima ayat wudu, nak tolak ayat hudud? Mana boleh? Kami orang Islam tak dibenarkan memilih, mesti laksana semua sekali hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman kami, agama kami. Tapi ada, saya tengok Cina yang mau hudud ada. Saya jumpa satu Cina dekat Bagan Ajam. Saya pergi beli kacang nak goreng tu, yang saya jual kacang goreng tu, sampai beli kedai dia lah. Dia tengok saya atas bawah. Haji lah. Lu kenal ni Haji lah? Saya kata kenal. Betul ke? Pakai ini tak nak tipu. Betul-betul kenal. You boleh jumpa sama dia? Boleh, bila-bila boleh jumpa. Dia sekarang sakit, ada rumah. Bila-bila boleh jumpa. Pasal? Inilah cakap sama dia. Itu curi punya orang. Jangan kira Melayu ke, Cina ke, India ke, kasih potong tangan. Saya kata apa pasal? Ini dia kata kat saya, itu curi punya orang, Melayu curi, Melayu jahat. Cina curi, Cina jahat. India curi, India jahat, dia kata. Lu tahu kah, 2-3 hari lepas, depan gua punya kedai, satu perempuan, lu tahu, dia punya perut besar, dia mau bersalin. Dia pergi market. Kemudian, dia punya
beg duit itulah dalam raga motor. Dia naik motor. Itu Cina 2 orang sudah angkat dia punya beg tau. Dia punya handle sudah kacau. Dia sudah jatuh. Kereta belakang sudah langgak sama dia. Dia sudah mati oh. Dia punya anak dalam perut pun mati oh. Ayo ini Cina 2 banyak jahat oh dia kata. Lu tangkap sama dia, itu potong dia punya tangan dia dah. Oh, dia suruh saya potong tangan dia pula dah. Jadi maknanya tuan-tuan ada orang-orang yang melihat undang-undang ciptaan manusia ini gagal mengatasi segala masalah yang ada. Ini kalam Allah. Kita terima hukum hakam Allah. Segala titah perintah Allah. Itu dia. Itu dia. InsyaAllah kita pakai berdoa lah. Kadang-kadang kita tak terfikir tuan-tuan dalam masalah ni. Benda yang kita tak terfikir, Allah Ta'ala boleh buat. Pokoknya kita ikhlas, jujur dalam melaksanakan segala titah perintah Allah insya-Allah. Ada lorong, ada jalan insya-Allah. Percayalah. Insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata yang menyuruh dan yang menegah, yang menjanjikan akan segala orang yang berbuat ibadat itu dengan syurga. Percaya janji Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Yakin, beramal. Jangan tak yakin. Kita besok tuan-tuan di akhirat, orang yang beramal pun menyesal, apatah lagi yang tak beramal pun pakak menyesal. Macam saya baca cerita Zulkarnain. Dia ni tuan-tuan sekalian bawa lah tentera dia. Bawa tentera dia masuk satu terowong. Terowong tu panjang. 1 hari berjalan baru boleh keluar. Terowong tu. Tapi sebelum masuk terowong, jadi tentera-tentera ni dapat berita. Orang-orang luar tu cerita dalam terowong tu ada mai. Semua tahu cerita ni. Tapi bila dah masuk tuan, sampai tong gelap, betul-betul gelap tu. Dia orang terlanggar, terpijak. Ada yang yakin ini mai. Dia pun ambil 5-6 biji bola poket. Ada yang langsung tak percaya, takkan mai kot batu lah. Sebiji pun tak ambil. Ada yang yakin sungguh. Yang yakin sungguh tuan-tuan, dia buka baju dia. Dia bubuh batu-batu ni, ketu-ketu ni. Dia bubuh, dia ikat, dia tanggung. Sampai sana dah ujung-ujung dekat nak malam tuan-tuan. Ujung petang baru sampai di ujung sana. Nampaklah cahaya ujung terowong. Bila keluar tempat cerah tuan-tuan, memang mai sungguh. Memang mai sungguh. Maka mereka pun bagi tahu Zulkarnain minta masuk semula. Zulkarnain tak benarkan masuk semula. Jadi tuan-tuan, tentera Zulkarnain ni semua menyesal. Yang paling menyesal, yang tak ambil sebiji pun. Awak aku tak ambil tak tahu. Yang tu yang tak ambil lah tu, yang paling menyesal. Yang ambil sikit pun menyesal juga. Awak aku ambil 4-5 biji tak tahu. Kalau aku tahu lah. 5 biji. Rugi je. Yang 5 biji tu dia sembahyang maghrib dengan isyak ya. Subuh tak mari, zuhur tak ada. Yang tu paling tu menyesal tu. Yang tak ambil langsung tu, yang tak sembahyang terus tu. Yang tu lagi menyesal. Yang ambil banyak pun menyesal. Kalau aku tahu macam ni. Bukan setakat baju, kain pun aku londek. Buka kain telanjang tu dia apa. Kalau aku tahu, aku tak tahu. Aku ingat, no lah. Kita ni semua tuan-tuan balik besok menyesal. Yang beramal pun menyesal sebab kalau aku tahu macam ni, aku sembahyang sunat tasbih seminggu sekali. Kalau aku tahu aku sembahyang tiap-tiap hari. Yang sembahyang tiap-tiap hari pula kata, kalau aku tahu macam ni, bukan sembahyang malam je, siang pun sunat tasbih juga dia pun. Habis pakak menyesal tuan-tuan. Betul cerita Allah tentang balasan baik syurga tu sungguh. Jangan sampai Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami dah tengok ya Allah, kami dah dengar. Hantar kami balik dunia, kami nak beramal soleh. Tak payah dah tuan-tuan. Inilah tempat dia. Inilah peluang kita masih dihidupkan oleh Allah, perbanyakkan amal. Baca Quran, zikir, bangun malam, sunat duha jangan tinggal. Supaya kita sembahyang sunat duha, kita minta rezeki yang bersih. Dengan rezeki yang elok ni, memudahkan kita buat ibadat. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana ba'idan fakharibhu. Wa in kana mu'assaran
fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau rezeki kami itu di langit, tolong buat turun. Kalau rezeki kami di bumi, tolong bawa naik. Kalau rezeki kami jauh, tolong perdekatkan. Kalau rezeki kami ni payah, tolong permudahkan. Kalau rezeki kami ni haram, tolong sucikan. Mudah kita dapat rezeki yang berkat, mudah kita buat ibadat kepada Allah, insya-Allah. Anak-anak isteri kita mudah kita bentuk akhlak mereka itu. Kita berada suasana zaman yang dah haru biru. Hari itu kan masa GST tu, ada satu kumpulan di kalangan pemuda Cina. Mereka ni kahwin sama-sama laki-laki. Dia pun ni. Jadi dah wujud dah dalam negara kita benda-benda yang macam ni. Dia akan merebak lagi, tuan-tuan. Macam mana kita nak pertahankan keluarga kita, anak-anak kita kalau Allah tak tolong kita. Sebab itu perlu kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, memperbanyakkan ibadat, insya-Allah. Ibadat ni, tuan-tuan, kalau disebut oleh ulama tasawuf, dia ni peringkat awal dia payahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah, beserta kepayahan tu insya-Allah akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kepayahan tu ada kemudahan. Jadi yang payah ni kita nak memulakan ibadat. Dipanggil oleh ulama, kita ni ahlul ibadah. Ahlul ibadah ni, tuan-tuan, dia terpaksa buat ibadat dalam keadaan bermujahadah, berperang lawan syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Kalau dia ikhlas beribadat sungguh-sungguh kerana Allah, tunjukkan kesungguhan, insya-Allah Allah tolong dia, Allah bantu dia, maka Allah angkat dia ke taraf ahlul inayat. Orang yang mendapat pertolongan daripada Allah. Dia rasa sedap, rasa manis, dia rasa lazat, rasa tawaduk, rasa hudur hati dalam mengerjakan ibadat. Maka dengan cara itu, tuan-tuan, dia sayang kepada ibadat. Dia kasih kepada ibadat. Seronok nak mengerjakan ibadat. Memperbanyakkan ibadat, insya-Allah, mudah-mudahan. Semua ni, tuan-tuan, akan bantu kita, terutama Al-Quran. Jangan tinggal Quran. Kehebatan Ramadan bukan pasal puasa, tuan-tuan. Kehebatan Ramadan pasal nuzul Quran tu. Sebab itu kita kena baca Quran. Allah menjadikan Quran lana fi dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Minta ya Allah supaya kita dengan Quran ni di dunia ni kita rapat dengan Quran. Bila kita mati besok, wa fil qabri mu'nisa, Quran berjinak-jinak dengan kita. Wa fil qiyamati syafi'a. Di hari kiamat besok, Quran akan bagi syafaat kepada kita. Dia tolong kita. Nabi sebut, tuan-tuan, kita akan jumpa dalam kitab Sarul Salikin ni. Nabi sebut, tuan-tuan, syafaat Quran lebih hebat daripada syafaat para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dia punya power tu cukup kuat. Syafaat Quran. Wa fil qabri mu'nisa, wa fil qiyamati syafi'ah, wa 'ala sirati nura. Ketika kita melintas siratal mustaqim, Quran dia macam spotlight, dia suluh terang. Kita berlari mudah atas siratal mustaqim. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita berlari-lari atas sirat menuju syurga, dia rafiq, berembar-embar dengan kita. Wa minan nari sitran wa hijaba. Quran ni dengan api neraka sebagai tirai dinding yang cukup tebal. Dia menghalang kita daripada kepanasan api neraka. Masya-Allah, tuan. Quran masih bersama-sama kita. Ini mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dampingi Quran, dia akan hebat, dia akan kuat. Mana jamaah yang pegang Quran, jamaah tu kuat. Mana negara yang pegang Quran, negara tu kuat, insya-Allah. Mari kita pegang sungguh-sungguh Al-Quranul Karim ni, insya-Allah. Kalam Allah yang kita bicarakan pada malam ni. Itu dia. Ada perintah suruh, ada perintah larang, janji, buat ibadat. Dijanjikan buat ibadat dengan syurga dan menjanjikan akan segala orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Quran banyak. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat semalam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Orang yang buat fitnah, buat zalim pada orang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian dia tidak bertaubat, baginya azab Allah yang amat pedih. Buat maksiat saja Allah janjikan maksiat, janjikan man azab. Ini janji-janji Allah dalam Al-Quran, kalam Allah yang menjanjikan begitu kepada kita. Kita yakin. Ya, itu dia. Dan adalah Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalam yang azali, lagi qadim, yang berdiri dengan zatnya. Padahal tiada menyerupai akan kalam Allah Ta'ala itu oleh segala perkataan makhluk ini. Tak sama sekali. Sebab itu saya kata Al-Quran itu
kalam lafzi yang Allah terjemahkan daripada kalam nafsi yang tidak berhuruf bersuara. Allah sendiri terjemah dalam bahasa manusia yang kita boleh faham. Tetapi dia tetap tuan-tuan berlainan dengan manusia. Manusia tidak boleh mencipta atau menggubal, mengarang satu perkataan seperti mana Al-Quran. Tak boleh. Dan cabaran itu daripada dulu lagi. Allah Ta'ala cabar. Kalau hampa boleh buat satu kalam macam Quran, sila. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, bawa datang satu surah macam Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat dan kamu memang tak boleh buat. Allah datangkan dua huruf nafi. Dia panggil harfu nafsin. Pertama huruf nafi itu fa'illan. Fa'illam lam taf'alu. Lam ni huruf nafi. Tapi nafi dia nafi madin. Nafi yang telah lalu. Fa'illam taf'alu. Kalau dulu hampa tak boleh buat. Itu maksud dia. Walan taf'alu. Satu lagi nafi dengan lan. Lan ni nafi istiqbal. Sampai bila-bila pun kamu takkan boleh buat. Dulu kamu tak boleh buat. Sampai akan datang sampai kiamat pun kamu takkan boleh buat satu surah macam Quran. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah berapi neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Jadi kita ada kekuatan tuan-tuan. Kekuatan kita pada Al-Quran. Kita pegang Quran kuat-kuat, kita kuat. Percayalah. Kalau kita tinggal Quran, kita akan sesat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa lari pada peringatanku, tak mau ikut Quran, baginya kehidupan yang sempit. Sebab tu kita nak kembali jadi bangsa yang kuat, umat yang kuat, perlu kembali pada Quran. Kembali pada hukum Allah. Kan? Jangan kita tengok ni. Tok Guru ni Aziz kata, lampu merah ni dia dah menyala 21 tahun dah. Daripada tahun 1993 sampai sekarang ni. Dia menyala lampu merah. Tapi enjin tak henti. Takkan kita bila lampu merah enjin mati. Berapa lama lampu merah? 21 tahun. Bila lampu merah tuan-tuan, kiri kanan belah nu hijau. Tapi bila lampu tukar hijau, lain semua merah. Tidak? Sekarang lampu dah hijau. Bila lampu hijau, kita tak berjalan apa jadi? Orang belakang pon marahlah. Jamil Khair dah bagi lampu hijau. Kita kena jalan lah. Tak jalan kawan boleh sondai punggung kita. Kita nak tengoklah macam mana cerita. Kan? InsyaAllah lah. Kita tak ada rugi apa-apa. Kita teruskan perjalanan kita. InsyaAllah. Kita nak tengok. Mereka tipu. Tipu sekala boleh lah. Dah lama nak tipu apa lagi. Kita pun takkan nak boleh kena tipu. Kita pun reti juga. Kita pun hazar juga. Tak perlu takut. Jangan bimbang. Kalau kita bimbang, UMNO tipu kita, Tok Guru Haji Hadi lagi bimbang. Percayalah. Bukan kita bimbang. Dia di atas lagi bimbang. Kita seorang je bimbangnya. Dia mewakili semua berjuta orang yang sedang bimbang-bimbang. Tak apa, insya-Allah. Selagi kita buat tindakan secara jama'i, percayalah tuan-tuan, insya-Allah. Di atas-atas ulama-ulama kita ramai, jujur. Mereka takkan khianat perjuangan ini, insya-Allah. Percayalah dengan kemampuan, kewibawaan pimpinan teratas tu, insya-Allah. Percayalah, insya-Allah. Saya punya keyakinan, insya-Allah. Sekarang ni tuan-tuan, dia hudud tu lama sengap. Dia duduk rancak dah. Saya tengok dalam WhatsApp tu. Kata Kelantan pun nak buat. Di Shah Alam ni pun nak buat. 24 bulan. Beberapa bulan tau. Lepas tu yang Perak pun nak buat ni. Esok lusa ni pun 10 bulan pun. Kata cerok dah. Sana hudud, sini hudud. Hudud pula dah. Semua pakai cerita hudud lah ni. Pilah masjid mana pun semua hudud. Ada hidup balik. Kita terus bangkit. Kalau orang tentang MCA tak setuju, DAP tak setuju, gerakan tak setuju, hudud lah tu. Tiba-tiba MCA setuju. Gerakan pun setuju, DAP pun setuju. Dia hudud pula otak apa ni? Orang kafir setuju, dia hudud apa dia? Mesti ada tak kena. Bila orang tak setuju, betul lah tu. Hudud dah lah tu. Saya seronok tengok orang tak setuju. Okey? Kami gentleman. Kami bukan macam orang lain.
Orang lain kalau nak buat undang, sengat-sengat tetap bawa pergi parlimen. Kita buka, kita bincang. Apa tak kena cuba cerita, tolong bagi perkena. Kita open, kita gentleman. Kita bukan bacoi, nak menyuruh. Siapa tak setuju, kita boleh bermuzakarah, boleh berbincang, boleh apa. Kita bukan tertutup, bukan kita takut. Takut apa? Ni hukum Allah. Itu hebatnya kita. Lah ni, sudut apa? Sekarang ni, dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, diterima sebulat suara. Sebulat suara Dewan Undangan Negeri Kelantan meluluskan hudud. Jenayah syariah 2. Jadi secara demokrasi, kena hormati hak rakyat Kelantan. Bukan setakat 2/3, 100%. Bukan setakat PAS sokong, UMNO pun tu sokong. Dia tak sokong, dia takutlah. Tak sokong, tak ada Kelantan, tak sokong hudud, dia berkata kapiak. Tak ada, kapiak saja. Mana berani tolak hudud, nak mampu. Dia tolak orang jaja dalam kawasan dia. Apa punya bukan rakyat kapiak dah tolak hudud. Wa malam yakum keluar selalu. Terima sebelah suara. Ini hak rakyat Kelantan nak berhukum dengan hukum Allah. Pasal apa kamu tak setuju? Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, kita lihat bahawasanya itulah perjuangan kita. Jangan kita ni bimbang, takut. Jangan takut apa? Ini hukum Allah. Allah Ta'ala pelihara kita. Allah akan bagi petunjuk pada kita. Kaedah perjalanan kita insya-Allah. Dan kita yakin satu hari hukum Allah akan terdaulat di muka bumi Allah. InsyaAllah. Yakinlah. Jadi makna kata perkataan Allah tak sama perkataan makhluk. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Falaisa, dia kata bisautin yahdusu min insilali hawain awistak takaka ahramin wala bihurfin yanqati'un bitnaqin bitbaqin syafatin au taharika, dia kata lisanika. Artinya adalah berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan tiada suara yang mendatang daripada keluar nafas dan daripada, dia kata, berdempik akan segala jirim, yakni benda, dan tiada dengan huruf yang putih dan tiada dengan berkatup dua bibir, dia kata, atau bergerak lidah. Jadi kita tak dapat makna kata, kita mesti i'tiqad bahawasanya maksud berkata-kata Allah Ta'ala ni bukan dengan lidah, dengan katup. Macam mana makhluk tu bukanlah. Laisa kamitslihi syai', tak sama. Macam mana hakikatnya, wallahu a'lam. Tapi Tuhan berkata-kata, Tuhan tidak bisu. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak sama dengan apa makna kata kelakuan percakapan makhluk ini. Tak sama. Macam mana kita pun tak tahulah tuan-tuan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mengetahui Allah Ta'ala itu, melainkan Allah Ta'ala sendiri. Kalau tuan-tuan nak tahu juga, buat amal banyak-banyak. Kita mati, kita lihat Allah. Kita dengar sendiri kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tuan-tuan, itulah nikmat yang paling besar. Dapat mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan wa annal Qur'ana wa Taurana wal Injil wal Zabur kutubuhul munzilatu ala rusulihi. Dia kata adapun Quran ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, dan Taurat. Taurat tuan-tuan diturunkan pada Nabi Musa, wal Injil pada Nabi Isa, wal Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Dia kata kutubuhu, semua ni kitab-kitab Allah Ta'ala. Kitab Allah, saya kata tadi tuan-tuan sekalian, kalam Allah. Kalam yang kata tak berhuruf, tak bersuara, tak dulu, tak kemudian, tak putih. Kalam yang laisa kamitslihi syai' tu. Allah berkata-kata tu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, namanya Al-Quran. Diturun pada Nabi Muhammad, diterjemahkan ke dalam makna kata bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani turun pada Nabi Musa yang dinamakan Taurat. Diterjemah dalam bahasa Ibrani Suryani, diturun pada Nabi Isa, namanya Injil. Tapi hakikatnya semua ni datangnya daripada Allah, kalam Allah. Semuanya kalam Allah. Yang menterjemahkan pun Allah Ta'ala sendiri. Yang disimpan di Lauhil Mahfuz, yang diturunkan oleh Jibril AS pada Nabi-Nabi tersebut.
kepada Nabi kita Muhammad, tuan-tuan, diturunkan di Gua Hira yang pertama sekali selama 23 tahun. Sikit demi sikit sampai habis. Jadi Al-Quran ni merupakan, tuan-tuan, kalam Allah yang diterjemah dalam bahasa Arab yang kita kena pelihara. Dan Tuhan pelihara. Inna nahnu nazzalna zikra fa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami pelihara Al-Quran. Dalam tu ada amar, ada nahi, ada khabar, macam-macam ada cerita dalam Quran tu. Merupakan panduan hidup kita, insya-Allah. Wajib kita i'tiqadkan bahawa Al-Quran dan juga Taurat dan Injil dan Zabur sekaliannya itu kitab-kitab Allah yang diturunkan atas sekalian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif lagi, wa annal kalamuhul Quran maqru'un bil alsinah maktubun fil masahib mahfuzun fil qulub wa annahu ma'a zalika qadimun qaimun bi zatihi ta'ala la yaqtulul infisal wal iftiraq bil intiqal ila al qulub wal awraq. Artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah yang dibaca dengan segala lidah. Kalam Allah yang boleh dibaca. Itu namanya kalam lafzi. Ada satu lagi kalam nafsi. Macam contoh, tuan-tuan, macam saya katakan. Kalam nafsi ni sifat kalam yang ada pada diri saya. Sifat yang ada pada diri saya. Bila saya tuturkan, itu saya berkata-kata. Berkata-kata itu perbuatan. Sifat kalam tu ada pada diri. Dengan adanya sifat kalam tu, maka membolehkan saya berkata-kata. Tapi kata-kata Tuhan taklah macam kita. Kata kita lain, kata Tuhan lain. Perkataan Tuhan kita pun tak tahu macam mana. Sebab kita pun tak pernah dengar. Tetapi, macam mana kita nak tahu apa yang Tuhan kata? Maka Tuhan turunkan Quran. Maka Quran itu bahasa Arab yang diterjemahkan daripada kalam Allah Ta'ala. Menepati, maksud dia menepati. Yang kita baca, kita pelihara. Dan kita i'tiqad, kita yakin. Ini juga sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam Allah yang hakiki, yang nafsi, wallahu alam. Kita pun tak tahu. Sebab kita kata awal-awal lagi. Kalam Allah tu yang hakiki tu, yang kata kalam nafsi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak dulu, tidak kemudian. Tidak huruf yang putih. Yang dalam Quran ni ada huruf putih, ada huruf sambung. Boleh dibaca, boleh begitu. Ini makna bahasa yang kita fahami dalam bahasa Arab. Jadi, kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah yang dibaca dengan segala lidah. Dan ditulis dalam masahaf, tercatat dalam Quran. Dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Dan dihafaz dalam hati. Dan bahawasanya dia kata walaupun demikian itu, tetapi ia tetap qadim. Yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Bukan makna kata, tuan-tuan, sifat kalam Tuhan tu yang ada pada Tuhan, pindah pergi ke dalam Quran. Lepas tu kita pula baca, kalam tu masuk dalam hati kita. Bukan begitu. Sifat kalam Allah tetap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita baca tu Quran. Yang kita hafal tu Quran. Tapi yang ada pada Allah tu, itulah sifat kalam yang ada pada diri dia. Tuan-tuan boleh beza tak? Saya boleh berkata-kata. Saya tulis. Mak saya nak pinjam duit RM100. Mak kita baca. Apa yang kita tulis. Yang kita tulis ni lahir daripada apa yang kita nak cakap. Tapi dalam bentuk tulisan. Mak kita faham tak apa kita nak? Dia faham dah kita nak pinjam duit dia 100. Mak saya nak balik besok. Dengan tulisan itu dia dapat memahami bahawasanya kita ni nak balik. Apa yang saya tulis dengan apa yang saya nak cakap menepati. Bukan mana sifat kalam saya terkeluar pergi duduk atas kertas. Lepas tu mak kita baca, sifat kalam masuk dalam diri dia pula. Bukan begitu. Sifat kalam kita tetap ada pada kita. Sifat kalam Allah tetap ada pada Allah Ta'ala. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai pemberitahuan. Apa yang Tuhan telah berkata-kata dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Al-Quran.
Jadi dalam mushaf ini pula yang dihafal di dalam hati, dan bahawasanya dia kata walaupun demikian itu tetapi tetap qadim sifat Tuhan itu, yang mana berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Sifat kalam tetap ada pada diri Allah, tak bercerai tanggai pada zat dia. Dia kata tiada menerima bercerai dan tiada tanggal daripada zatnya itu dengan berpindah kepada hati dan tiada berpindah kepada kertas. Bukan makna bila ditulis Quran tu sifat kalam Tuhan pindah pergi kat kertas, tak. Bukan makna bila kita hafal sifat kalam masuk dalam diri kita, tak. Yang kita baca tu perkataan yang diterjemah daripada bahasa Al-Quran, daripada bahasa diterjemah daripada kalam Allah tu ke dalam bahasa Arab yang kita baca, kita faham kehendak-kehendak Allah Ta'ala tu. Gitulah lebih kurang tuan-tuan yang boleh terang. Lebih-lebih dalam kita pun tak apa nak faham. Yang kita tahu Allah tu berkata-kata, tidak ada bisu, tak bisu, dan kalam Allah Ta'ala itu dapat kita fahami melalui yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu kitab suci Al-Quranul Karim, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pegang kuat-kuat Al-Quran ini, kerana dalamnya itu ada dilalah, dalil-dalil menunjukkan apa yang Tuhan berkata. Dia suruh sana, dia suruh sini, dia larang sana, dia larang sini. Itu semua kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya berunduk ni, sikit pengumuman lah. Alhamdulillah, saya tengok di pondok saya tu, alhamdulillah lah, warga pondok kita tu dapatlah menjayakan ibadat. Di malam harinya kita berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya kita mendirikan malam dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya pun bukan rasa terharu juga. Kita nak melihat anak-anak muda, umur sekitar 17, 18, boleh berpuasa sunat, boleh bangun malam, boleh mengerjakan sunat duha. Ini satu tetap perkembangan yang cukup baik. Dan mereka pun mengaji nampaknya cukup tekun dan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah. Jadi sebagai tuan-tuan sekalian, amalan-amalan mereka ni, maka kita tuan-tuan sekalian adalah kita buat sikit sebagai mengenangkan sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita dan sebagainya. Kita tiap hari tuan-tuan, start daripada 1 bulan itu sampai habis Ramadan, kita mengadakan tahlil arwah tiap-tiap hari. Sebelum berbuka puasa lebih kurang dalam 40 minit tu, kita mengadakan tahlil arwah. Jadi kalau tuan-tuan nak sertai, boleh tuan-tuan catatkan saja nama-nama arwah-arwah keluarga tuan-tuan itu di borang yang kita sediakan. InsyaAllah sepanjang 3 bulan ni tiap-tiap hari kita mengadakan tahlil arwah. Kerana orang mati ni tuan-tuan, mereka ibarat orang yang lemah di lautan, mengharapkan kita di darat lah untuk bagi bantuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak sertai, ada tempat jualan tu, ada borang, tuan-tuan catatkan saja. Nak bagi hari ni pun tak apa, nak bagi bila-bila pun tak apa, insya-Allah. Kerana sepanjang 3 bulan ni kita setiap hari mengadakan tahlil arwah, insya-Allah. Kemudian kalau tuan-tuan rasa nak bersedekah, tuan-tuan boleh sedekah RM1 2 untuk kami gunakan wang tersebut untuk membeli bahan-bahan makan, bahan-bahan mentah, beras, ikan, sayur, daging dan sebagainya, untuk mereka ni berbuka puasa dan bersahur. Sepanjang 3 bulan ni kita jamu mereka buka puasa dan bersahur, insya-Allah. Jika tuan-tuan ingin, makna kata ni bolehlah sumbanglah berapa duit pun kita tak kisahlah. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada di antara tuan-tuan yang nak membayar fidyah puasa dan sebagainya, kita terimalah, insya-Allah. Kita gunakan beras ni untuk menjamu pelajar-pelajar kita itu untuk berbuka puasa dan bersahur, insya-Allah. Itulah pengumuman lebih kurang untuk tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan pun kalau siapa-siapa lintas pergi belah sana, singgah-singgahlah tempat kami. Kami setiap hari berpuasa dan beribadat di waktu siang dan juga malam, insya-Allah. Kadang-kadang kita tak ada kekuatan seorang-seorang ni. Nak pergi duduk seminggu 2, sehari 2, kita ala-alukan sila. Jadi agenda kita macam biasa. Siangnya kita mengaji, dan kita semayang, buat ibadat, baca Quran dan sebagainya. Malam memang kita tumpu sungguh untuk beribadat, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan yang ingin serta, kita ala-alukan. Lokasi saya tuan-tuan di Batu Hampak. Batu Hampak ni kalau tuan-tuan keluar tu Cangkak Jerin, tuan-tuan arah ke Beruas. Terus dia jangan simpang-simpang dah. 10 km sebelum sampai Beruas, jumpalah satu perkampungan namanya Batu Hampak. Situ ada signboard arah panah tunjuk Mahat Tahfiz Qiyam. Lebih kurang 1 km daripada jalan raya masuk jalan kampung dalam tu. InsyaAllah. Bila-bila pun marilah. Sepanjang 3 bulan ni, setiap hari kita berpuasa di siang hari dan belah malamnya kita beribadat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Itu lebih kurang maklumat tuan-tuan tu.
Kemudian jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri laluan mudah kepada kita untuk melaksanakan hukum hudud syariat 2 di negeri Kelantan, insya-Allah. Tuan-tuan tolong kempen lah sama bagi penerangan. Sekarang ni maklumat cukup banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh masuk dapat maklumat melalui internet cukup banyak. Tuan-tuan boleh layari. Mana kata Dewan Pemuda boleh, Dewan Ulama boleh, PAS pusat tu sendiri boleh. Banyak maklumat-maklumat yang tuan-tuan dapat perolehi untuk menyokong dan membantu pelaksanaan syariat Islam syariat 2 ni di bumi Kelantan ni, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka 'ilman nafi'a, nas'aluka 'amalan salihan, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka tamamal 'afiyah, nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha ma'anakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Takbir.